Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Pada hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang kunci syurga. Kereta kalau hilang kunci, kita dah gabra. Rumah tak ada kunci, tak boleh masuk. Syurga pun kalau tak ada kunci, macam mana nak masuk? Hadis diriwayatkan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Rawahu Ahmad kadza fil Mishkat wa Jami' Saghir. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada aku, kunci-kunci syurga. Kunci-kunci syurga itu adalah bersaksi atau syahadah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada yang bersifat dengan sifat uluhiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik di sini digunakan lafaz jamak, iaitu mafatih, jamak taksir kepada isim mufrad dia ialah miftah, kunci-kunci. Kalau miftah, kunci satu saja. Maka mengapa digunakan lafaz jamak mafatih? Dua sebab. Pertama, syurga itu ada 8 pintu. Maka setiap pintu syurga itu ada kuncinya. Jadi ada 8 kunci. Sebab itu digunakan perkataan mafatih. Tafsiran yang kedua ialah la ilaha illallah itu dia tidak sempurna tanpa Muhammadur Rasulullah. Maka dia tak digunakan lafaz mufrad, digunakan lafaz jamak. Itu dua sebab kenapa digunakan mafatih bukan miftah. Kemudian dalam hadis ini menyatakan bahawa kunci-kunci syurga ialah bersaksi syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan, atau paling kurang kita terjemahkan tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dah ada ni dah, kalimah ni kita dah tahu dah sejak kecil lagi. Kalau mak marah pun ucapkan kalimah ni juga, la ilaha illallah, bertuah punya anak. Itu pun diucapkan ketika marah. Namun begitu, pertama kita jarang wiridkan kalimah ini. Sebut selalu, zikirkan ia banyak-banyak. Ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali setiap hari. Jadi kita dah sebut dah kalimah itu. Hari ini lepas subuh, lepas asar, ucapkan kalimah ni, la ilaha illallah 100 kali lepas subuh, 100 kali selepas asar atau lepas maghrib. Itu pertama dah, ucap dah. Tetap memberi manfaat. Namun begitu, kita kena tahu kehendak, murad, kehendak kalimah ni apa sebenarnya. Ni kalimah syahadah. La ilaha illallah. Yang ni tuan-tuan yang mulia kena difahami. Kalau tak difahami, takut tersilap faham. La ilaha, tidak ada yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Tidak ada
yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tak ada. Illallah, kecuali Allah saja. Menafikan. Tak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ketuhanan, istighna dan iftiqar. Huraian panjang tapi saya ringkaskan saja. Istighna ni, Allah Subhanahu wa taala tak memerlukan, tidak memerlukan makhluk dia. Untuk apa saja nak bagi rezeki, dia tak perlukan makhluk dia. Untuk memuliakan, dia tak memerlukan makhluk dia. Kalau satu orang yang Allah kehendaki untuk mulia, walaupun seluruh manusia cuba untuk menghina dia, tetap dia mulia. Hari ini COVID-19 ni, Allah Subhanahu wa taala cukup satu penyakit Allah hantar, iaitu COVID-19. Tuan-tuan yang mulia, satu dunia bermasalah. Orang kaya pening kepala, kerajaan pening kepala. Itu Allah Subhanahu wa taala bagi sebab. Jadi tidak ada siapa yang beri kebahagiaan kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala yang beri. Tak ada siapa yang beri rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kena musyahadah. Sebab itu asyhad. Asyhadu, aku menyaksikan. Kalau sifat kita lihat dia dengan akal dan hati kita. Kalau zat kita tak boleh lihat. Dengan mata tak boleh, dengan akal tak boleh. Jangan kita fikirkan macam mana zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifat Allah Subhanahu wa taala, af'al Allah Subhanahu wa taala, kita boleh lihat dengan hati, dengan akal kita. Tetapi kalau kesan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Hujan turun, Allah kata dia yang turunkan hujan. Wa anzalallahu minas samaa'i maa'a. Allah Subhanahu wa taala yang turunkan air daripada langit. Wa anzala minas samaa'i ma'an tahura. Air yang bersih Allah turunkan langit. Tuan-tuan yang melihat kesan perbuatan itu, iaitu hujan turun. Kita nampak tak hujan turun? Nampak. Kita nampak apa? Kita nampak kesan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan yang mulia, saya dan tuan-tuan kena belajar maksud la ilaha illallah ini. Barulah kunci dia tu, kunci yang betul. Tak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kuasa yang berlaku, yang kita lihat, kita boleh memberi duit pada orang, kita boleh memudaratkan seorang. Itu sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebab. Yang berkuasa, yang bagi rezeki, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setakat tuan-tuan yang boleh sebab saja. Al-asbabu la tu'assir. Sebab ni tak boleh memberi bekas. Namun begitu sebab kita kena pegang dan kita kena lakukan. Sebab di sana ada pahala, ada tuntutan syarak. Jangan kata ni rezeki untuk bini aku ni Allah yang bagi. Dan kita tak bertindak untuk bagi dia nafkah. Sedangkan dalam syarak suami kena beri nafkah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena sampai ke tahap hakikat. Kalau tanya siapa bagi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita culas dalam menunaikan tanggungjawab kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terikat dengan perbuatan manusia nak bagi rezeki. Sebab ni untuk pahala. Tanpa sebab boleh tak? Boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala boleh bagi rezeki tanpa sebab.
Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki dengan sebab. Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia, bagi rezeki pada siapa? Maryam alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab. Wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha. Wahai Maryam, ni apa ni? Ni aku tak bagi. Dia punya mihrab tu kunci Nabi Zakaria alaihissalam yang pegang. Dia seorang je. Mana mungkin ada orang lain yang masukkan makanan. Tapi bila masuk ada makanan. Mana dapat ni? Tak ada sebab. Bukan dia yang masukkan. Maryam AS dengan yakin. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Dapat rezeki tanpa sebab. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini kita kena belajar sifat-sifat Allah. Istighna, Allah tak perlukan makhluk ni untuk beri rezeki. Untuk hebat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan ibadat hamba dia. Kuat ibadat macam mana pun kita, kemuliaan Allah, ilmu Allah, izzah Allah tidak bertambah. Kalau semua manusia ingkar dengan Allah, izzah Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurang sedikit pun. Sebab ni tidak boleh memberi bekas. Dan iftiqar, semua makhluk perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari yang besar itu pun memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila matahari nak digerakkan oleh malaikat, 70,000 malaikat, malaikat akan sujud depan Allah Subhanahu Wa Taala minta izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan malaikat untuk gerakkan. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak memperlihatkan kehebatan dia. Matahari dibawa oleh malaikat-malaikat dia. Semua makhluk perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni kita kena cakap benda ni. Satu, kita wiridkan. Yang kedua, kita kena cakap kehendak, maksud la ilaha illallah. Bagi tahu dengan isteri yang bagi rezeki ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah tahu dah suami dia bagi duit, tapi dia tak memahami, dia tak faham hakikat yang bagi dia rezeki itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang, tuan-tuan yang mulia, betapa banyak rezeki depan dia tapi tak boleh makan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah tercatat dah, tuan-tuan yang mulia, dah catat dalam kita punya takdir. Dah habis dah rezeki. Orang nak meninggal dunia bawa anggur. Kat hospital, tuan-tuan yang mulia, dah orang tu dah nyawa ikan bawa anggur. Malaikat tengok tak ada rezeki dah, bawa lah anggur balik. Ada orang buat anggur tapi tak boleh makan, padahal anggur dia suka. Bawa, tuan-tuan yang mulia, ayam percik. Mercik air liur saya ni bulan puasa. Tuan-tuan yang mulia, dia tak boleh makan. Tak boleh makan. Kenapa? Sebab bukan rezeki dia. Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan. Ada orang nak makan, tiba-tiba anaknya rampas. Anaknya rampas, bawa lari. Anak dia umur 5 tahun, lari, terpijak atau kena tai ayam. Dapat makan? Tak dapat makan. Sebenarnya itu bukan rezeki dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, panjang lagi huraian maksud la ilaha illallah itu. Tiada yang kuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang bagi rezeki kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang memulihkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tu'izzu man tasha', engkau yang muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', engkau yang hina siapa yang kau kehendaki. Mulianya kita, tuan-tuan yang mulia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakan kita. Kalau Allah ingin menghina kita, macam-macam, tuan. Macam-macam boleh terjadi sebab untuk kehinaan kita. Sebab innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala keseluruhnya.
Wa annal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Kita tuan-tuan yang mulia hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia letakkan kita, janjikan pada kita kemuliaan kalau kita beriman pada Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Wala tahinu, jangan kamu rasa hina, wala tahzanu, jangan kamu rasa duka cita, wa antumul a'laun, kamu tu tinggi. In kuntum mu'minin. Iman itu adalah sebab kemuliaan. Antumul a'laun. Itu sebab musabab. Siapa yang bagi sebab tu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Musabbibul asbab. Siapa yang jaga semayang, murah rezekinya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yurfa'anhu min dilqil 'aish. Allah angkat kesempitan hidup. Siapa janji? Allah Subhanahu wa taala janji. Nabi SAW janji. Janji yang ada dalam hadis dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkir janji. Jadi tuan-tuan yang mulia, kesimpulan, pegang kunci syurga ni. La ilaha illallah. Saya dan tuan-tuan belajar maksud kehendak kalimah la ilaha illallah ini sehingga dia betul-betul menjadi kunci untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar ini. Ada masa saya akan huraikan lagi perbincangan kita pada hari ini. Semoga saya dan tuan-tuan dapat amalkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.